Okey, tarekat yang sesat ni adalah dia maknanya menyamakan Nabi itu dengan Allah, Allah itu dengan Nabi, menyama. Maknanya begitu. Macam saya cakap tadi tu. Kalau ada 3 perkara ni dalam mana-mana bimbingan tarikat, maka batiniah lah dia. Itu je. Begitu. Jadi yang buku ni adalah untuk mengubati yang mana? Yang ketiga tu. Maknanya sampai terkeliru Nabi itu, maknanya sampai sebahagian daripada Tuhan, Tuhan sebahagian daripada Nabi SAW. Maka kena jelas kat situ. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda yang dikasihi sekalian, ada baiknya kalau kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang kita hadiahkan untuk baginda Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para salafus soleh, para ulama dan umara zaman berzaman, jugalah kepada semua ibu bapa dan datuk nenek moyang. Kita hadiahkan juga kepada semua guru yang membimbing, bimbingan jasmani, akli dan lebih-lebih lagi bimbingan rohani, terutamanya guru-guru yang telah disebutkan oleh Imam sebentar tadi. Dan akhir sekali kita niatkan juga hadiah ini, hadiah bacaan Al-Fatihah ini kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan makna keberkatan yang Allah berikan kepadanya melimpah juga kepada kita, dan keberkatan yang Allah berikan kepada semua guru-guru kita yang disebutkan sebentar tadi dilimpahkan juga kepada kita semua insya-Allah. Dan serentak dengan itu juga kita niatkan dengan Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan segala hajat kita, angkat segala musibah dan bahaya, dan mempermudahkan segala urusan, dia berkati kehidupan, dia makbulkan doa, dan dia pertemukan dengan Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tamanya saya minta maaf banyak-banyak. Ini baru kali kedua. Kali pertama dalam sebulan lebih tertangguh. Waktu kita rancang tu kita free. Okey, lepas tu kita setuju minggu kedua dan keempat hari Rabu kita free. Kemudian maknanya jelah terpaksa pula untuk berkursus di Mekah. Kemudian lepas tu berangkai-rangkai, akhirnya baru kuliah kedua kita untuk kitab ini. Tu saya minta maaf lah di atas perkara yang di luar jangka. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan tak lupalah bahawa kita hari Rabu, minggu kedua dan keempat ada pembacaan kitab ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila maknanya untuk bulan ni pun sekali ni je sempat. Minggu keempat nanti dah masuk Ramadan, tu dah tak boleh dah. Jadi maknanya kita jumpa pula, lepas raya pula kita jumpa pula. Tak apalah, pelan-pelan lah kat situ. Ini di luar perancangan dan di luar maknanya keupayaan kita lah untuk merancang. Ala kulli halnya, kita sambunglah setakat main sempat insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, saya ingin menyatakan sedikit mukadimah sempena dengan kita masih lagi dalam nisfu Syakban, tapi malam ni dah masuk 16 Syakban. Okey, saya rasa ada satu perkara yang saya rasa kelebihan orang Negeri Sembilan. Dan yang obviousnya pengalaman saya peribadi masjid ni lah. Maknanya kita sebagai umat Islam, kita kena sempurna tiang seri agama dalam diri kita. Maknanya tiang seri pertama itu akidah. Kita dah belajar Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pegangan kita dalam akidah. Kemudian fiqh, kita dah belajar tentang mazhab Syafi'i. Okay. Dan yang ketiga adalah tasawuf. Kita mesti bertarikah. Rata-ratanya maknanya dua yang pertama ni ada. Pada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pada fiqh bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Okey, mazhab tu nama mazhab Syafi'i. Maknanya di situ perbahasan mazhab lah. Rata-ratanya yang ketiga ni tak ada. Dia tak ada bertarikah. Jadi pada saya untuk sekarang ini kita perlu pastikan diri kita dan keluarga kita ada tiga-tiga benda ni. Maknanya kita sebut kepada anak cucu cicit kita dan zuriat kita yang berbaki sampailah kepada hari akhirat nanti. Mana kata keluarga kita pada akidah Asy'ariyah Maturidiyah.
Pada fiqh kita mazhab Syafi'i dan pada tarikah kita Ahmadiyah. Sesuai dengan konteks kita dekat negeri Sembilan. Kita kena declare begitu. Dan kita perturunkan kepada anak cucu kita supaya keberkatan ahli tarikah, keberkatan ahli fuqaha, para fuqaha, keberkatan para arif billah dalam ilmu akidah melimpah sama kepada anak cucu cicit kita. Begitu, kita kena declare begitu. Dan saya kira di Negeri Sembilan ni cukup 3 benda tu. Cukup. Tapi negeri-negeri yang lain tu mungkin secara terpencil lah, tidak terzahir. Saya kira perlu untuk dizahirkan. Kita lafaz kepada anak cucu kita. Jadi kalau anak cucu kita ni tak faham apa tu Asy'ariyah Maturidiyah, kita kata belajarlah. Kalau tak faham apa itu tarikat macam mana, kita mana pergilah sertai majlis-majlis tarikat. Maksudnya akidah untuk pegangan keyakinan yang betul, fiqh untuk ibadah yang betul, tasawuf tarikah untuk rohani yang betul, baru sempurna Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah perkara yang kita ingin mukadimahkan. Adapun buku ini adalah amat terkait dengan tasawuf. Saya suka untuk berulang-ulang kali menyebutkan supaya tidak ada yang tersalah faham bahawa tasawuf ini bukannya untuk perkara keyakinan. Kalau perkara keyakinan, dia mesti ada dalil dan pendalilan sebagai asas kepada kefahaman dan keyakinan kita. Itu akidah. Dan tasawuf juga bukan melibatkan perkara hukum hakam. Itu fiqh. Kalau fiqh mesti ada macam mana istimbat hukum daripada dalil-dalil nas-nas yang ada untuk kita keluarkan hukum hakam. Adapun maknanya tasawuf adalah macam mana kita melatih diri kita, rohani kita untuk meningkat daripada nafsu ammarah kepada nafsu mutmainnah sekurang-kurangnya. Dia tidak melibatkan benda hukum hakam dan dia tidak melibatkan perkara akidah, tetapi dia melibatkan pengalaman para mursyid. Semasa mursyid tersebut dibimbing oleh gurunya sehingga diangkat menjadi mursyid, dan sampailah kepada mursyid itu membimbing pula pelajar-pelajar murid-muridnya, dan daripada pengalaman-pengalaman itu pastinya berinovasi, ada perkembangan daripada zaman ke zaman, maka di situlah macam mana perjalanannya itu untuk membimbing. Begitu. Jadi dia bukannya benda akidah, dia benda penghayatan dalaman. Okey, adapun akidah, maknanya kita ada buku-bukunya, ada rujukannya. Frameworknya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, fiqh frameworknya Syafi'i, tasawuf frameworknya tarikah. Tapi ketiga-tiga benda ni tidak ada contradiction. Cuma cara menangani dan berinteraksi dan memahami ketiga-tiga ilmu ni dia ada tersendiri. Kenapa saya kena sebutkan benda ni? Supaya jangan dirujuk silang perbahasan dalam kitab ini dengan perbahasan akidah. Dia ada sedikit ketersendirian. Tetapi kalau perbincangan tasawuf, kontra, bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam akidah. Dan kalau perbincangan tasawuf sehingga meremehkan hukum hakam dalam fiqh, maka tasawuf tu batil. Itu cut and clear. Macam tu. Selebihnya jika tidak menafikan kefahaman dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dan tidak meremehkan hukum hakam fiqh, maka penghayatan yang ingin disampaikan itu maknanya boleh untuk dipertimbangkan sama ada sesuai dengan kita ataupun tak sesuai. Kalau sesuai kita ambil, kalau tak sesuai kita tak ambil. Bukan soal salah betul. Kalau dia tidak bercanggah dengan akidah dan fiqh, itu asasnya begitu. Okey. Jadi sekarang ni tanpa banyak bicara, kita mula baca. Mukadimah dalam sebulan lepas tu kita dah mukadimahkan secara umum. Kita mula baca dan saya biasanya membaca di seawal maknanya kata pengantar. Kita baca bersama-sama. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang ada boleh sudi membaca dengan bersuara lah. Maknanya dengan suara didengari oleh telinga masing-masing. Sebab dia berkitab, kita baca ikut kitab. Okay, kita kata pengantar tu muka surat IV. Tapi ada moleknya kita untuk isi kandungan kita dah baca waktu mukadimah. Sekarang kita baca kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang Arab tu kita tinggalkan, kita baca terus yang Melayu tu. Kecil sikit tulisan dia. Pertama-tamanya saya memanjangkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan tahniah kepada penulis iaitu Al-Fadhil Syekh Ibrahim Muhammad atau lebih dikenali Wali Ibrahim Al-Malik dari Pulau Manis Terengganu kerana dikurniakan kekuatan dan taufik untuk menulis kitab berjudul Muhammad Syariat dan Hakikat Suatu Pemurnian. Sebelum kitab ni, dia penulis yang sama dia ada tulis satu kitab Allah Syariat dan Hakikat Suatu Penghuraian. Ini edisi yang selanjutnya. Dalam kitab Allah Syariat dan Hakikat Suatu Penghuraian, dihuraikan asas sifat 20 itu supaya ia difahami sebagai ambang untuk masuk ke tasawuf dan bertarikah. Maknanya begitu. Itu kitab lain lah.
Okey, tapi pengarah yang sama. Sepanjang pengamatan saya terhadap kitab ini, penulis cuba menjernih dan menengahi dua kelompok yang keras dalam berbicara soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok pertama melampau dalam berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menyabitkan unsur ketuhanan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kelompok kedua pula hanya menganggap baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa yang hanya mulia setelah menerima wahyu. Kedua-dua kelompok ini mempunyai kontradiksi antara satu sama lain sehingga mengagungkan Nabi SAW melebihi had yang sepatutnya, iaitu menuhankan Nabi, manakala kelompok kedua pula memperendahkan Nabi SAW pada martabat maupun taraf yang tidak sepatutnya. Okey, begini. Ini yang kita baca ni adalah asbab. Kalau kita baca ayat Al-Quran, dia ada asbabun nuzul. Maknanya sebab Al-Quran tu diturunkan, ayat tu diturunkan. Kalau hadis, dia ada asbabul wurud. Maknanya sebab kenapa hadis itu disabdakan oleh Nabi SAW. Adapun yang kita baca ini adalah asbabul kitabah. Sebab kenapa kitab ni ditulis. Sebab terwujud dua kelompok. Kelompok pertama, dia terlampau mengagungkan Nabi SAW sehingga memandang Nabi itu sebahagian daripada Tuhan. Kita akan baca huraian detail. Okey. Ataupun yang disebutkan di sini mempertuhankan Nabi SAW. Kelompok yang kedua, Nabi SAW tu macam orang biasa je. Tinggal lagi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia wahyu. Bila dia dapat wahyu, maka dia lantik menjadi Nabi, maka dia special gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dua kelompok yang amat kontra. Ekstrem ke kanan dan ekstrem ke kiri. Kelompok yang kedua ni, yang menganggap Nabi SAW sebagai manusia biasa ni, ini memang ramai. Yang menganggap begitu berdasarkan kepada ayat, maknanya yang mengatakan bahawa aku ini hanya manusia, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, aku ini hanya manusia seperti kamu. Tetapi dia lupa perkataan yuha ilayya, bahawa kalau Nabi SAW tu dah diwahyukan, dia takkan jadi seperti manusia biasa. Tapi Nabi itu SAW tetap manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Okey, kelompok yang memandang Nabi SAW ni sebagai manusia biasa, cuma-cuma dapat wahyu saja, tu memang jelas ada. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama pula mempertuhankan Nabi SAW. Ini istilah yang digunakan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, realitinya tidak akan ada manusia yang menyembah Nabi. Realiti memang tidak akan ada. Saya menunjuk dengan ramai para mursyid bahawa realitinya tidak akan berlaku begitu. Kalau ada golongan yang menyembah Nabi SAW, pastilah dulu lagi dah berlaku. Jadi kalau kerisauan sebahagian golongan kata kenapa nak banyak selawat sangat, kenapa nak puji Nabi SAW sangat dan sebagainya, kenapa nak memuja-muja Nabi sangat, takut-takut nanti dipertuhankan Nabi, itu adalah andaian yang memang takkan berlaku di atas mukjizat Nabi SAW. Ambil kaedah. Kaedah dia adalah segala fitnah yang dialami oleh Nabi yang terdahulu tidak akan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad insan kamil, sempurna. Contohnya adalah fitnah terhadap Nabi Yusuf. Di antara Nabi Yusuf AS dengan Nabi Muhammad SAW, mana lagi handsome? Itu banyak mursyid dia urai macam tu. Mana lagi handsome? Mana lagi tampan? Jawapannya adalah ketampanan Nabi Yusuf itu adalah sebahagian daripada percikan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Itu jawapan dia. Ini mursyid Tanah Melayu pun sebut macam tu, Tanah Arab pun sebut macam tu. Bersepakat begitu. Dalam kitab-kitab pun begitu. Tidak akan ada mana-mana manusia yang menyangkakan bahawa Nabi Yusuf itu alaihissalam lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada. Okay. Tetapi ketampanan Nabi Yusuf membuatkan baginda Nabi Yusuf alaihissalam terfitnah. Okay, dengan tergoda dan godaan. Sebab apa? Sebab ketampanan Nabi Yusuf hanya ada jamal Allah. Hanya ada keindahan Allah. Okay, menyebabkan lantaran betapa tampannya Nabi Yusuf, maka Zulaikha tergoda sehingga wanita di Mesir maknanya memperli dan memperlekehkan Zulaikha. Zulaikha kata, kau tak tahu bagaimana bebanan perasaan yang aku rasa. Maka disingkap Nabi Yusuf di hadapan para perempuan sehingga terpotong jari-jari mereka sendiri tanpa mereka sedari. Begitu. Maka barulah mereka mengakui bahawa kalau begini tampan hidup bersamamu, maka tak heran kamu akan tergoda, dan seterusnya fitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad SAW, ketampanan baginda sempurna di antara jamal dan jalal Allah. Okey, pada jamal Allah semua orang tertarik dengan baginda Nabi SAW. Tapi pada masa yang sama baginda ada jalal. Maknanya ke haibah, ada jalal. Maknanya kalau kita bahasa mudah kita kegarangannya itu. Ada jalal, ada kehaibatannya itu. Menyebabkan kalau jauh dirindu, kalau dekat digeruni.
Tapi gerun yang tidak menjauhkan, gerun tapi ingin mendekatkan. Mendekat tapi yang tidak, maknanya tidak sampai tergoda, begitu. Kerana sempurna jamal dan jalalnya. Begitulah juga dengan kekuatan Nabi Musa banding dengan kekuatan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW paling kuat. Tetapi kekuatan Nabi Musa makna sekali tanpa mati orang. Nabi Muhammad SAW tidak begitu kerana dia sempurna. Di antara azim Allah dan juga dengan jamal Allah. Begitulah dia punya huraian dia. Samalah juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam maknanya terfitnah dengan dipertuhankan, maka fitnah tersebut tidak akan tertimpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna pada baginda perkenalan dengan Tuhan dan sempurna pada baginda bagaimana benar menjadi hamba. Sempurna. Lantaran itu, kalau benar nampak posisi ketuhanan yang Allah Ta'ala maknanya cetak pada rohani Nabi Muhammad SAW, maka akan bertambah motivasi untuk benar dalam kehambaan. Maka kedua-duanya akan seiring. Begitu. Jadi tak akan berlaku fitnah seperti Nabi Isa yang diangkat menjadi Tuhan. Jadi fitnah yang berlaku apa dia begini. Bila seseorang itu memandang bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebahagian ada elemen ketuhanan, maka apa yang akan berlaku? Golongan yang batil ini akan menganggap mereka itu telah sampai kepada Allah. Bila mereka menganggap mereka telah sampai kepada Allah, maka mereka akan memutuskan taklifan syariat kepada diri mereka. Maka mereka kata, aku dah yakin Allah tu ada, aku telah bermakrifat kepada Allah, aku telah sampai kepada Allah, maka aku telah tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Bila dah tak terikat dengan syariat, maka putus nilai kehambaan golongan tersebut. Maka yang akan berlaku adalah bukannya menyembah Nabi, tetapi akan berlaku adalah mengakui diri mereka itu, golongan batil itu, batiniah itu, mengakui diri mereka telah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Begitu. Maka terputus tanggungjawab mereka untuk bersyariat. Maka tak perlu solat lagi, boleh pegang perempuan rata-rata, boleh buat apa saja. Sebab apa? Dia dah berserta dengan Allah. Begitu. Yang kedua yang akan berlaku adalah apa dia? Kalaupun dia tak declare dia itu Allah ataupun berserta bersama Allah secara literal begitu, dia akan kata apa dia? Dia akan kata akulah sebenarnya Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Akan berlaku begitu. Dia tak akan berlaku menyembah Nabi Muhammad SAW secara direct. Yang akan berlaku adalah dia memutuskan dirinya daripada tanggungjawab kehambaan yang juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu sama ada dia mengaku dia Tuhan, mudah cakapnya, ataupun dia mengaku dia Nabi. Tetapi untuk menyembah Nabi tetap takkan berlaku. Ini kena faham. Cuma dalam teks ini secara kefahamannya memang mempertuhankan Nabi, tapi caranya bukan dengan menyembah Nabi. Caranya adalah dengan mengaku dirinya itu Tuhan, mudah cakapnya, atau mengaku dirinya itu adalah Nabi. Sebab dia dah masuk dalam Nabi. Nabi itu sebahagian dari Allah. Maka lantaran itu dia tak perlu untuk melakukan tanggungjawab kehambaan. Itu banyak sekali golongan batiniah begitu. Jadi dua golongan ini dah tidak malu-malu lagi menzahirkan diri mereka dalam media sosial. Tak malu-malu lagi. Maka siap ajak live debat lah dalam TikTok lah, dalam Instagram lah, buat muzakarah, lepas tu semua anak muda kita dengar semua, dan liputan mereka ribu raban. Kita ni puluh-puluh pun susah sampai ni kita ni. Kalau yang dalam live tu tak tahu berapa ramai. Tapi yang golongan batiniah tu ribu-ribu yang ikut. Maka lantaran itu pengarang kita ini beristihad, kalau yang batil itu secara tidak malu dipaparkan secara media sosial yang semua orang boleh tonton tanpa sebarang halangan, kenapa yang hak tidak dinyatakan? Maka lantaran itu buku ini ditulis untuk menengahi perkara itu, bahawa bagaimana sebenarnya nak menganggap hubungan kita ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kitab ini ditulis. Jadi usaha. Okey, habis kita baca lagi. Penulis juga berusaha menjelaskan dan memurnikan ajaran sufi yang sering disalahfahami segelintir masyarakat seperti kefahaman hulul dan ittihad serta wahdatul wujud yang batil. Sebagaimana kita maklum, umat Islam pada zaman sekarang masih lagi keliru mengenai ilmu tasawuf yang hak kerana adanya unsur kesesatan dan penyelewengan yang disebarkan oleh segolongan pengamal tasawuf yang sesat dan mengelirukan. Jadi di sini jadi macam seperti Fatani. Seperti macam Fatani. Maknanya kalau Fatani
baba-baba guru-guru kat sana risau terjebak dengan kesesatan, kegelinciran dalam tasawuf, akhirnya diberi amaran untuk belajar tasawuf. Tasawuf hanya baca tentang nafsu amarah tu apa, nafsu lawamah tu apa, malhamah tu apa, mutmainnah tu apa. Tapi perjalanan nak meningkatkan nafsu tu dia tak ambil. Tapi baba-baba kat sana, saya baru pulang daurahkan kitab ni dekat Fatani. Maknanya setakat penyelidikan dan temu ramah saya kepada beberapa baba tua kat sana, mengatakan bahawa baba kat sana memang ada amalan dia, tapi nak menyebarkan secara sistematik tarikah itu diambil jalan amat berhati-hati. Maka akhirnya apa yang akan berlaku? Putus tasawuf. Putus tarikat dekat Fatani, putus. Maka kita bertuah masih ada. Macam tu. Kalau ada pun amat terpencil dan amat tersendiri. Sebab apa? Sebab takut sangat yang sesat ni. Jadi lantaran memang yang sesat ni ada. Hulul dan ittihad difahami secara falsafah. Ingat, istilah-istilah tasawuf jangan difahami secara falsafah. Falsafah tu akal. Tasawuf tu rohani. Tempat duduk dia pun dah salah. Maka kena faham dia ikut tempat dia yang betul. Faham tempat yang betul. Jadi maknanya Port Dickson, jangan letak ke tu Port Dickson Selangor Darul Ihsan. Jangan marah orang Negeri Sembilan. Port Dickson tidak ada kat mana-mana lain, mesti dekat Negeri Sembilan. Ibaratnya macam tu. Jadi maknanya kalau ambil istilah-istilah tasawuf, dipelajari, dibahaskan dan difahami dengan kekuatan falsafah, memang akan mudah tergelincir faham. Jadi istilah tasawuf kena difahami dengan rohani yang terbimbing dengan mursyid. Begitu. Okay, jadi perlu untuk dinyatakan bagaimana kefahaman yang benar. Dan jangan sampai terlampau takut dengan tasawuf dan tarikat sehingga tak bertasawuf dan tak bertarikat. Kenapa dia? Kerana takut sesat. Sesat memang ada. Tapi jangan ambil yang sesat tu tidak ada iktibar. Innal batila kana zahuqa. Yang batil tu memang akan berterbangan lenyap. Yang hak tetap akan kekal. Begitu. Itu antara maknanya dawafi', maknanya faktor kenapa pengarang ini tulis kitab ni. Sebab dah lama sangat tasawuf ni sembunyi-sembunyi. Tapi kita dekat Negeri Sembilan ni maknanya tak ada masalah kat situ. Tapi negeri Malaysia yang berbaki itu tasawuf ni memang amat susah untuk diketengahkan sebab takut sesat. Sekarang ni sesat gitu kat mana? Pada faham Nur Muhammad ni. Maka diberikan kitab ini supaya ada pedoman yang asas. Okey, silakan azan dulu. Saya suka azan dulu. Ke mana pun. Okay. Jadi azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. أشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa macam dah baca. Dah baca belum mukadimah ni? Rasanya dah baca tak? Kita itulah. Bahagian kenal Allah. Fasal berapa? Fasal 1. Fasal 1. Fasal 1 kita dah baca dah. Itulah bila baca-baca rasa macam macam dah empat batu awal dulu. Saya tak bawa buku saya ni. Saya bawa buku yang banyak-banyak tu kan. Lepas tu saya bagi ke orang dah. Jadi tak tertanda. Okey, tak apa. Kita simpulkan begini. Tasawuf yang sesat ada 3. Ciri tasawuf sesat ni 3. Yang pertama, kalau dia kontra dengan usul perbahasan Ahlussunnah wal Jamaah dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asasnya sifat 20. Kalau dia bersalahan dengan usul perbahasan sifat 20 dan yang berkaitan dengannya itu, maka tolak. Yang kedua, ciri terkait yang sesat, senang je. Dia membawa kepada meremehkan syariat, sama ada langsung ataupun tak langsung, sama ada jarak dekat ataupun jarak jauh, ataupun sama ada lambat ataupun segera. Apa saja membawa kepada meremehkan syariat, maka tertolak. 2. Yang ketiga, terkait sesat ni adalah dia maknanya menyamakan Nabi itu dengan Allah, Allah itu dengan Nabi, menyama. Maknanya begitu. Macam saya cakap tadi tu. Kalau ada 3 perkara ni dalam mana-mana bimbingan tarikat, maka batiniah lah dia. Itu je. Begitu. Jadi yang buku ni adalah untuk mengubati yang mana? Yang ketiga tu. Maknanya sampai terkeliru Nabi itu, maknanya sampai sebahagian daripada Tuhan, Tuhan sebahagian daripada Nabi SAW, maka kena jelas kat situ. Alright. Kalau nak masuk lagi, maknanya bukan sesat, tapi salah faham. Dia tak mesti jadi sesat, jadi salah faham. Salah faham dalam tarikat dan tasawuf ni adalah apabila perkataan-perkataan dalam ilmu tasawuf itu dihurai secara falsafah, bukan dihurai secara pembukaan rohani. Itu. Tapi yang nombor 4 ni bukan indikator kesesatan, tapi pertama kegelinciran. Kalau kegelinciran tu ketara, dia boleh bawa kepada sesat balik yang 3 benda ni. Macam tu. So umpama hulu dan itihad difahami secara falsafah memang sesat. Tapi difahami secara penghayatan kedalaman, maka dia tak jadi macam yang hulul itihad ni macam ni. Cawan dituangkan air. Maka begitulah ibaratnya Allah dan Muhammad SAW. Tak boleh macam tu. Secara falsafah memang begini je. Sebab falsafah pemikiran. Tapi tasawuf bukan pemikiran. Tasawuf adalah penghayatan. Kalau penghayatan dia kena guna kekuatan hati. Untuk hati tu kuat berfungsi, maka kena ada zikir. Dan bukannya zikir fiqah, tapi zikir tasawuf. Apa beza zikir tasawuf dengan zikir fiqah? Zikir fiqah nak boleh pahala. Zikir tasawuf nak boleh apa dia? Limpahan nur untuk taraqi, untuk peningkatan prestasi kerohanian. Lantaran itu zikir tasawuf mesti dengan mursyid. Zikir fiqah tak payah mursyid pun tak apa. Kalau betul cara zikirnya dapat pahala, selesai. Zikir tasawuf dia kena mursyid. Tanpa mursyid takkan tertarik, takkan terangkat rohani itu. Maka amarah gitu je lah.
Amarah gitu. Itu beza di antara zikir tasawuf dan zikir fiqh. Habis. Okey, oleh kerana itu kesimpulannya lah. Okey, kita terus kepada muka surat 1. Oleh kerana separuh tu kita baca pada awal lagi mudah. Fasal 1 terus. Fasal 1. Kalau tuan-tuan yang tak datang kuliah pertama, rasanya dalam Facebook masjid ada punya ulangan dia kan, boleh refer kat situ. Okey, qala muallif hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Fasal 1, hembusan roh. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah tentang ciptaan Allah dan jangan bertafakur akan zat Allah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kenal Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya bukan pada zatnya. Ini asas. Kenal Allah, kita memang awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, tapi nak kenal Allah bukan pada zat Allah, tapi kenal Allah pada makhluk Allah. Jadi pada makhluk Allah dalam konteks yang bagaimana? Dalam konteks tajalli. Makhluk yang Allah Ta'ala tajallikan perkenalan untuk kita kenal dia. Gitu. Makhluk yang Allah ciptakan, yang mana Allah ciptakan makhluk tersebut, dalam tu ada perkenalan. Ada ilmu ma'rifat, ada ilmu perkenalan. Dengan ilmu tersebut, dengan ilmu perkenalan itu, kita kenal dia pada dimensi tajalli. Itulah yang disebut sebagai ilmu perbahasan Nur Muhammad tu. Dengan pelbagai ahwal para mursyid yang menghuraikannya. Okey. Jadi sekali-kali kita tak pergi kepada dimensi zat. Zat memang jangan kacau, tak boleh usik, itu wilayah larangan. Kalau mana-mana tarikat atau nama tasawuf dan sebagainya kata saya telah sampai ke hadrat Allah langsung begitu, maka confirm sesat. Tidak ada mana-mana orang sampai ke hadrat Allah. Yang boleh sampai paling tinggi adalah dimensi tertinggi pada Nur Muhammad, iaitu dimensi tajalli ahadiyah. Itu bukan hakikat ahadiyah Allah, tajalli ahadiyah. Yang mana dalam buku ini, dalam bab-bab akhir ada perbahasan sifat 20. Ada perbahasan Allah SWT martabat 7. Martabat 7 tu adalah peta. Macam mana kita nak faham rohani kita tu meningkat, naik sampai ke mana. Itu peta dia. Yang biasa digunakan di alam Melayu. Bukannya satu-satunya, tapi biasa digunakan di alam Melayu. Abaikan anak saya. Okey. Kita ajak dia teman. Tak berasa tak bising. Nanti dia nak minta untuk ending ada sedikit qasidah dan doa. Itu ending sikit. Bagi ruang belajar-belajar. Okey. Jadi begitu pada dimensi tajalli. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca apa saja huraian tentang Nur Muhammad supaya kita tak tersalah faham dan tak tergelincir dalam falsafah, maka kita pergi terus kepada keyword tajalli. Asal dia bukan hakikat Allah, tapi dia tajalli. Tajalli ni bahasa Inggeris panggil manifestation. Di Melayu kan jadi manifestasi, sama je lah. Okey. Dan kalau nak Melayu kampung, saya guna istilah pantulan. Istilah yang pengarang kitab ni guna pantulan, itu paling faham. Nak faham pantulan tu cermin. Begitu. Yang di cermin itu sebiji macam yang di sini, tapi cermin tetap cermin, yang di sini tetap di sini. Nak kahwin dengan siapa? Orang dalam cermin ke orang yang betul-betul orang ni? Tak ada siapa yang nak kahwin orang dalam cermin. Tapi nak orang yang betul-betul orang ni katalah tak dapat difahami sebab terlampau mulia untuk dipandang ibaratnya. Hanya boleh dipandang melalui biasan pantulan cermin. Maka nak kenal yang terlampau mulia itu pada pandangan cermin. Tapi cermin tetap cermin, bukan hakikat, tapi dia tajalli, pantulan. Sebab itulah dalam kalimah ihsan, takrifan dia ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu memandangnya. Sebab memang tidak boleh memandang Allah pada hakikat. Memandang Allah pada seolah-olah memandang. Ini pada tajalli. Tajalli esa Allah. Tajalli sifat Allah. Tajalli nama-nama Allah. Tajalli perbuatan Allah. Semuanya Allah ciptakan ada pada rohaniah Nabi Muhammad SAW. Itu bendanya. Jadi tak ada jalan nak kenal Allah melainkan masuk dalam rohani dan nurani Nabi SAW. Itu masuk tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi zatillah. Kenal Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya bukan pada zatnya. Insan adalah sebaik-baik ciptaannya dan kemuliaan insan adalah pada rohnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya roh dariku. Ku hembuskan rohku.
Okey. Allah Ta'ala gunakan dalam aspek roh ni, Allah Ta'ala gunakan wa nafakhtu, mai hembusan. Bukannya Allah Ta'ala gunakan kalimah ciptaan. Pada jasad Allah menciptakan, tapi pada roh Allah Ta'ala hembus tiupkan. Pada menyatakan bahawa betapa relevannya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba-Nya. Begitu. Manakan tidak, sifat ma'ani kita ini pun yang sehingga dengan adanya sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 sifat ma'ani ini siapa punya? Allah punya. Tapi beserta sifat ma'ani ini pada kita sehingga berfungsi jasad kita ini pun Allah punya. Jadi macam mana tak terhubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab itulah kalau dalam ilmu tasawuf, dalam perjalanan sufi, lupa Allah satu dosa. Diperkirakan dosa. Tetapi dalam fiqh tak ada dosa lupa Allah. Kalau dalam fiqh buat benda yang haram, tinggal benda yang wajib, berdosa. Tapi dalam tasawuf satu perkara, lupa Allah dosa. Sebab apa? Mana mungkin kamu lupa Allah sedangkan kamu bergerak dengan sifat ma'ani, 7 perkara itu yang siapa punya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang punya. Begitu. Jadi untuk ingat Allah Ta'ala ini dengan Allah, bukan dengan diri. Ingat Allah dengan Allah, bukan dengan diri. Nak mencapai dengan Allah itulah kita taroki kerohanian kita itu. Maka untuk fasa pertama ni, saya suka untuk kongsikan dia punya lapisan-lapisan. Supaya nak tahu betapa signifikan, betapa relevan, betapa intimnya kita dengan Nabi SAW dan betapa intimnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk kita mencapai Allah mesti melalui pintu Nabi SAW. Tetapi dalam disiplin adab, nak sampai keintiman kita dengan Nabi SAW mesti ada keintiman dengan siapa? Keintiman dengan guru. Tidak akan ada dapat Nabi kalau tidak ada guru. Untuk dapat guru yang benar membimbing rohani kita sesuai dengan DNA rohani kita, perlu banyak selawat. Asas dia, perlu banyak selawat. Barakah daripada selawat itu dipertemukan dengan guru yang DNA-nya sesuai untuk membimbing DNA kita. Saya guna istilah DNA lah. Maknanya satu passion, satu type, satu jenis. Kalau sebahagian mursyid sebut, guru itu semasa kita di alam roh, kita bersama-sama dengan mereka semasa kita melafazkan bala syahidna. Guru itulah yang akan Allah pertemukan dengan kita. Dalam perkumpulan itu Ahmadiyah, maka dekat dunia ni Ahmadiyah lah. Dalam perkumpulan kita kat alam roh tu Naqsyabandi, maka Naqsyabandi lah. Itu ibarat-ibaratnya. Gitu. Oleh kerana ini bukan benda akidah, tak perlu nak pastikan betul ke begitu ke tidak dan sebagainya. Ini penghayatan seperti mana yang Allah bukakan kepada para ahlillah. Maka nak terima bismillah, tak terima pun tak ada masalah. Tapi ini penghayatannya begitu. Okay. Jadi banyak selawat sehingga bertemu dengan guru. Banyak bersohbah dengan guru sehingga mencapai keintiman dengan Nabi SAW. Banyak lagi patuh pada syariat Nabi SAW, sempurna kehambaan sehingga dibukakan pintu perkenalan kepada Allah. Nak kenal Allah dengan Allah, pada Allah ke pada Nabi? Nak kenal Allah pada Nabi. Tapi dengan izin Allah, kenal Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ibarat macam ni. Nak sembah Allah. Okey, kita menghadap kiblat. Kiblat kita Kaabah. Okey, kita menghadap Kaabah, sembah Allah. Kaabah tu perkenalan pada azamatullah, keagungan Allah. Kita tak sembah Kaabah itu, falyabudu rabba hadzal bait. Maka kamu sembahlah Tuhan Kaabah ini. Bukan sembah Kaabah. Tapi di mana tempat nak menghadap? Menghadap Kaabah. Okey. Di mana tempat nak mengenal Allah? Pada Nabi SAW. Tapi sembahnya sembah Nabi tak? Tak. Kita sembah Allah. Itu dia punya sifir dia. Habis. Okey. Jadi sebagai penutup untuk malam ni. Tak payah lama. Sebab kuliah maghrib je. Okey. Nanti jumpa pula lepas raya pula. Saya nak slice by slice. Okey. Kita ada jasad. Jasad kita hidup dengan roh. Itu semua faham kan? Roh. Okey. Kemudian kita ada roh. Rohani kita hidup dengan jasad Nabi. Ini istilah saya tahu. Bukannya jangan faham ke falsafah. Kalau ilmu akidah kena faham kat sini. Sebab betul-betul faham untuk yakin. Sehingga akal dah faham begitu baru simpulkan hati itu akidah. Kalau fiqh nak keluar hukum hakam. Ini hanya penghayatan. Hanya konsep-konsep. Nak faham apa? Nak faham relevannya kita dengan Nabi dan Allah. Maka supaya kita benar-benar dalam syahadah tu. Benar-benar dalam syahadah tu. Okey, konsep begini. Ulang balik. Kita ada jasad. Jasad kita busuk kalau tidak ada roh. Bila ada roh berfungsi jasad. Ada nafas, ada mata, dengar, mata melihat, mendengar, bercakap dan sebagainya lah. Sifat ma'ani itu berfungsi. Okey. Roh kita itu pula hidup dengan apa? Dengan jasad Nabi SAW. Iaitu apa dia? Dengan
kecintaan kita kepada Nabi SAW. Okey, jadi bila rohani kita hidup dengan jasad Nabi, okey, dengan jasad Nabi, maka baru kita ada nurani kita bangkit. Nurani. Di sebalik rohani ada nurani. Okey. Kalau roh kita hidup dengan jasad Nabi SAW, maka nurani kita hidup dengan rohani Nabi SAW. Itu peringkat-peringkat dia. Saya ulang balik. Kita ada jasad. Di sebalik jasad ada roh. Okay. Jasad kita hidup dengan roh. Roh kita hidup dengan jasmani Nabi. Itu ibarat je. Bila roh kita hidup, di sebalik roh, yang menghidupkan roh kita tu adalah nur, nurani. Rohani ada nurani. Tempat nak kenal Allah tu nurani tu. Sebab pada roh masih ada emosi. Masih ada emosi basyariah kemanusiaan tu. Nurani tu yang menghidupkan roh. Nurani kita itu mesti dihubungkan dengan rohani Nabi. Nurani kita mesti terhubung dengan rohani Nabi SAW. Rohani kita mesti terhubung dengan jasmani Nabi SAW. Pada jasmani Nabi kehambaan. Kita kenal macam mana sempurna kita menghambakan diri pada Allah dengan jasmaniah Nabi SAW. Itu mesti ada pada roh kita. Baru roh kita function betul-betul well. Functioning well. Dengan sempurna, dengan baik. Itu pada jasmani Nabi SAW. Pada rohani Nabi pula, ada apa dia? Ada perkenalan dengan Allah Ar-Rahman. Jadi rohani Nabi itulah yang menghidupkan nurani kita. Begitu. Dengan nurani yang hidup, maka menghidupkan rohani. Rohani yang hidup akan memfungsikan jasmani sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sempurna kehambaannya pada masa yang sama, benar perkenalannya dengan Allah. Itu signifikannya. Okey. Kemudian di sebalik rohani Nabi ada nurani Nabi. Nurani Nabi itu dalam tu ada apa? Nurani itu ada rahsia ahadiyah Allah. Rahsia ahadiyah, wahdah dan wahidiyah Allah yang kita sembang dalam martabat 7. Rahsia-rahsia itu dipanggil wilayah khusus. Tetap dalam wilayah makhluk, tapi posisi khususi bahawa di wilayah itulah ilmu makrifah kita berada. Itu. Nak faham. Dan itulah tangga-tangga yang kita nak daki dalam zikir kita tu dengan kaedah pelbagai. Kalau baru ni saya ziarah maknanya perguruan TQN, Tarekah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau dia zikir dia, siapa-siapa yang bawa zikir sama nada dia. La ilaha illallah. 2-3 kali mesti macam tu. Itu cara dia. Lepas tu, la ilaha illallah. Dia mesti macam tu. Bila la tu obviously, la. Begitu. Putus semua sifat ma'ni yang nisbah pada kita, nak nisbah pada Allah. Gitu. Dia punya penghayatan dia. Itu TQN caranya. Kita kalau dalam zikir yang almarhum ajarkan pada kita, menisbah kepada tarekat Ahmadiyah, maknanya cara yang kita faham biasalah. Kalau tarekat Syatariah, caranya dan sebagainya. Tetapi kepelbagaian cara itu satu je nak dapat. Nak pergi perjalanan dalam ni, nak teroka daripada jasmani pergi pada rohani. Bila dah pergi pada rohani, hidup rohani kita dengan jasmani Nabi SAW. Kemudian daripada rohani pergi kepada nurani kita. Hidup nurani kita dengan rohani Nabi SAW. Kemudian kita selami dalam rohani Nabi ada nurani Nabi SAW. Di situ wilayah untuk benar kita mencapai makrifah. Di situ dibukakan dalam latihan suluk, dalam khalwah, dalam tawajuh. Itu nak dibukakan. Lantaran itu dia bukan ilmu bicara dengan akal. Dia ilmu rasa bila Allah bukakan dalam hati. Tergantung dengan macam mana jujur kita belajar, bagaimana adab kita dengan guru, bagaimana bersungguh kita suhbah dengan guru, dan bagaimana kita committed dengan zikir. 4 benda ni. Baru terbuka kat sini. Bila terbuka kat situ, kita akan pening-pening tu. Nampak Allah ke Nabi, kita akan pening-pening. Maka di situ buku ni manfaat dia. Supaya tak tergelincir. Kita gayat. Ibaratkan kalau macam kita dah makin pergi ke atas, kan kita gayat kan. Padahal kalau kita batu bata tu satu tingkat dia, kita boleh diri okey je. Batu bata yang sama keluasan dia kalau dah ada tingkat 15 ke atas, agak-agak macam mana? Tak gayat kita. Nafas kita macam mana?
Tak makin sesak ke makin selesa? Itu ibaratnya, tapi pada rohani. Maka bila dah berlaku taraki rohani itu begitu, maka dah dibuka rahsia-rahsia Allah, maka di situ tergelincir tu. Tergelincir sampai nisbahkan Tuhan pada Nabi, kemudian Nabi pada kita ni Tuhan. Kita dah tak perlu untuk bersyariat, maka kita tinggalkan kehambaan. Maka itu sesat kebatinan. Macam tu. Jadi bila dah ada gayat dan kekeliruan itu penting buku ni dibaca. Supaya kita balik pada ikatan usul ilmu akidah Asy'ariyah Maturidiyah dan kita pegang balik pada pengamalan kehambaan kita dengan bersyariat pada kaedah kerangka fiqh bermazhab. Itu dia punya bendanya. Begitu. Jadi ramai orang yang bila tidak ada guru, kalau terbukakan ni rahsia-rahsia itu, ingat, rahsia-rahsia yang ahadiyah, wahadah dan wahidiyah itu juga dapat dicuri oleh ikan bilis. Ikan bilis tu lah, IBLIS. Okey, tak mau sebutlah benda tu. Okey, akan ada juga pada bilis-bilis tu. Akan ada juga. Kalau terbuka rahsia ahadiyah, wahadah dan wahidiyah tu pada dimensi maknanya nar. Okey, kalau tak faham iblis lah sebutlah sekali. Okey, pada makhluk terkutuk itu, maka apa yang akan berlaku? Akan berlaku terputus kehambaan. Itu rasa macam aku dah tak tertakluk dengan syariat lagi. Sebab bincang tentang ilmu hakikat, ilmu makrifat ini mudah. Yang susahnya apa dia? Bila dah dibukakan ilmu rahsia ketuhanan ini, nak kekal bersyariat, itu yang susah. Sebab itulah tajuk buku ini, Syariat dan Hakikat, suatu pemurnian. Supaya sempurna pada pembukaan hakikat itu sempurna dengan pengamalan pada apa dia? Syariat itu. Kehambaan. Hakikat pembukaan ketuhanan. Syariat benar kehambaan. Kena dimurnikan kedua-duanya. Maka pintu masuknya mesti melalui pintu masuk Nabi SAW. Begitu. Okay, kalau nak pergi pada pintu masuk makhluk terkutuk dan terlaknat itu, maknanya memang cepat dapat. Tak ada guru pun dapat, betapa pun boleh dapat, semua boleh dapat, cepat dapat. Maka dia rasa macam dia dah kenal, paling sampai kepada Allah. Aku dah bersama Allah sekarang ini. Kamu siapa? Keluar begitu. Sangat cepat. Tapi kalau melalui pintu Nabi SAW, kalau tak benar kehambaan, mustahil terbuka dimensi ketuhanan. Biasa macam tu. Selagi tak benar kehambaan, rumah tangga, pekerjaan, harta yang bersih, pendapatan yang tayyibah, halalan tayyibah, kalau tak selesai kat situ, mana mungkin terbuka dimensi makrifah ketuhanan. Bukan kata diri kita, bahkan kalau jiran kita terasa hati dengan sebab mulut bini kita yang puaka. Bini katalah mulut puaka. Ini bagi orang faham, ini mulut busuk lah maknanya. Kita beribadah ni, berzikir semua, milih macam-macam. Ibaratnya, pun terhalang kita untuk terbuka, terhijab. Itu kalau betul-betul melalui jalan kehambaan. Maka pelan-pelan, ramai yang tak sabar. Dia ingat ilmu tasawuf ni ilmu macam Maggi, segera. Maka pop terus, maka iblis akan menempati itu. Maka dia terus terpedaya begitu. Maka buku ni penting pada kiraan saya, berstatus fardu ain dari ilmu tasawuf untuk dibaca sekurang-kurangnya. Asbab supaya tidak tergelincir bila benar dibukakan dimensi-dimensi rahsia ketuhanan. Yang iblis juga boleh membuka rahsia itu. Tapi apa beza dia? Kalau buka pada iblis, terputus kehambaan. Kalau buka dengan pintu Nabi SAW, dengan jalan kehambaan, jalan syariat, baru terbuka ilmu hakikat. Itulah intipati yang paling penting pada fasa pertama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada kalimah rahmatan, ar-Rahman dan ar-Rahim Allah. Pada kalimah rahmatan, nisbah kepada Rasulullah SAW. Maka sayugialah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana kita ini menjadi umat Rasulullah SAW. Itulah sempat fasa 1. Tapi kalau faham fasa 1 ni pun, katalah maknanya lambat lagi jumpa, maknanya dah memadai dah asas. Sebagai asas dah memadai dah. Faham tu. Tapi kalau untuk kita lebih bermanja dan menikmati ilmu ini, lepas raya nanti kita jumpalah, bacalah pelan-pelan. Dan perbicaraannya tak banyak tuan-tuan. Itu saja. Cumanya dia besar kanan kiri sikit je. Cuma tinggal lagi rohani kita tu yang menangkap tu, itu yang paling penting. Maka kekal dengan majlis zikir hari Selasa malam bersama tuan guru kita, wakilnya. Okey, saya kalau tak datang tu ada hal tu. Kalau saya tak ada hal, memang saya akan cuba untuk komit datang sebab kita nak bertabaruk juga dengan almarhum guru kita dan pewaris-pewarisnya. Itu penting. Buku ni hanya untuk asbab supaya tak tergelincir faham. Itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insya-Allah. Sebelum kita tangguh, maka ini untuk closing kita.
Ada sikit selawat, ada doa jazallahu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, itulah dia nak nyanyi. Silakan Dek. Sekali je tahu, sekali. Pegang. Kurniakanlah sekali. Lepas tu jazallahu anna. Pegang. Pandang tu. Jazallah. Jauh sikit. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Itulah ucapannya yang kita diajar, maknanya kita mengatakan maknanya sebesar-besar ganjaran dari Allah, maknanya untukmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tanpa baginda tak kenal kita apa erti hamba, tanpa baginda tak kenal kita bagaimana menikmati kehambaan sehingga kita masuk dalam hadrat kerahmatan Allah Ta'ala, tapi pada neraca yang sewajarnya. Itu semua dengan sebab Nabi SAW. Kalau tidak ada Nabi, sebab itulah dikeluarkan konsep dalam jasmani ada rohani, dan rohani ada jasad Nabi, dalam nurani ada roh Nabi. Nak mengatakan bahawa memang kita kena berterima kasih kepada Nabi SAW. Sebab itulah ibadat yang paling unggul adalah selawat. Sehingga kita committed dengan hukum taklifi yang 5. Selawat juga sehingga kita dibukakan rahsia ketuhanan. Selawat juga sehingga kita committed dengan jalan kehambaan. Selawat juga sehingga kita sampai ke hadrat Ar-Rahman. Semua dengan selawat. Kalau tidak ada selawat, tidak ada apa maknanya. Tapi selawat takkan boleh ada kalau tidak ada Nabi. Salam. Maka itulah zikir yang biasa para musyid alunkan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu, maknanya sebesar-besar ganjaran untukmu wahai nabiku, yang selayaknya untukmu, yang menjadi kerahmatan seluruh alam, dan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkatan masjid ini menular ke seluruh negeri dan seluruh negara kita. Mudah-mudahan keberkatan para ahli tarikah menular kepada semua orang yang masih belum bertarikah sehingga mereka mula bertarikah sempurna tiang seri semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Alunan tadi tu kena doa dah tu. Doa yang jami' manik. Maknanya kalau kata ustaz biasanya habis kuliah ada doa, ustaz tak doa pun, itu doa. Doa itu menyeluruh dah. Maknanya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah di atas status kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu saya mohon izin untuk kita sama-sama menangguhkan kuliah kita. Jangan lupa lepas raya kita mula balik. Jangan lupa kita ada kuliah ni tau. Jangan lupa. Saya suka bahas buku ni kat sini sebab ada perkara-perkara baru juga yang saya rasa saya dapat. Tumpang keberkatan majlis zikir kat sini, tu suka. Itulah jauh macam mana pun, jauh tu daripada Bangi Kajang tu, jauh tu. Kuliah maghrib je pun tak ada. Pada saya bukan je. Sebab di sini lain. Berapa ramai pun tak ada masalah, tapi saya dapat sendiri bahagian untuk yang saya rasa perlukan. Begitulah. Terima kasih banyak di atas kesediaan tuan-tuan perempuan menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, dan kita mohon izin untuk sama-sama kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.